Baiklah, kita akan sambung subtopik 5.2. Kita nak pergi kepada basic rules of probability. Dia ada dua course outline. Yang pertama, kita nak determine the probability of compound event using additional rules. Kita akan guna rumus yang ini. Dan pada kebiasaannya, rumus ini akan diberi semasa exam final. Cuma rumus asas kita menggunakan huruf A, B. Jadi bila exam nanti kalau diguna C dengan D, V, W ke apa, kita tukar setara. Kita tukar setara. Sebagai contoh, kalau soalan tanya ke barang kalian E union F. Jadi pelajar kena tukar benda ni setara lah, dia akan jadi PE dahulu. Barulah dia PF, tolak persilangan di antara E dan juga F. Itu maksud Mama Z, pertukaran tu kena setara. Yang AB memang rumus general. Kemudian kita akan ulang lagi sekali tentang mutually exclusive. Di mana kalaulah nilai persilangan itu bersamaan dengan kosong, itu petandanya dia adalah mutually exclusive. Katakan kita dapat tidak sama dengan kosong, itu adalah not mutually exclusive. Okey, kita tengok. So, untuk rumus compound, kalau A or B biasanya kita labelkan sebagai A union B. Dia menceritakan kawasannya adalah meliputi kawasan 1, 2 dan 3. Okey, manakala kalau compound event A and B, kita sebagai A intersect dengan B. Dan kedua-duanya berlaku serentak, kawasannya ni lah dia bertindih dekat sini. Itulah dia both A and B happen. Yang tadi, yang or tadi, either A or B. Okey, additional rules diberi dalam exam, so kita tak ada masalah lah untuk mengingat. Okey, tak ada masalah. Okey, untuk mutually exclusive event, persilangannya adalah bilangan persilangannya adalah kosong, jadi kebarangkaliannya juga akan menjadi kosong. Okey. So apabila rumus additional tadi asalnya seperti warna kuning, ini rumus yang diberi semasa exam. Apabila dia bagi kata kunci, dalam soalan nanti dia menggunakan perkataan mutually exclusive. A and B are mutually exclusive. Jadi pelajar kena faham nilai di sini bersamaan dengan kosong. Jadi kesannya rumus additional rules tadi akan menjadi lebih pendek, iaitu ini untuk kes mutually exclusive sahaja diguna pakai. Maka rumusnya akan menjadi probability A tambah probability B sahaja. Kita boleh rujuk Venn diagram. Kita boleh rujuk Venn diagram di situ sebab di antara dua guli tu dia tak bertembung, dia tak accident. Jadi pasangannya memang tak ada. Itulah dia konsep mutually exclusive. Kemudian mari kepada complement. Kadang-kadang kita tulis sebagai A bar, kadang-kadang kita tulis sebagai A prime. So dalam exam kena alert lah benda ni ya. So benda tu adalah complement. Sebagai contoh, kebarangkalian bukan A. Contohnya suami. Tambah dengan kebarangkalian A. Contohnya isteri. Dan akhirnya rumah tangga itu menjadi saling lengkap melengkapi, iaitu probabilitinya adalah 1.
Okey, katakan kita nak mencari kebarangkalian A prime. Jadi, bila dia nak A prime, Mama Z tinggalkan A di sebelah kiri sebagai perkara rumus dan Mama Z bawa yang warna biru ni ke sebelah kanan. So, rumus kita akan menjadi 1 tolak kebarangkalian A. Okey, itu konsep saling melengkapi. So, nak senang cerita, kebarangkalian A isteri, kebarangkalian A prime suami. So, suami isteri mestilah saling lengkap melengkapi. Okey, mana ingat. Kita pergi kepada contoh 14. Untuk tajuk 5.2 ni dia panjang, mungkin Mama Z akan buat beberapa episod lah. Okey, yang ini tajuk 5.2 ni. Okey, tapi episodnya akan jadi banyak. Okey, two events, kita kena baca soalan. Two events A and B such that, so dia bagi PA, dia bagi PB dan dia bagi union. Okey, yang pertama, kalau kita nak mudah, kalau kita dah diberi kebarangkalian A 0.4, maka kebarangkalian suaminya adalah 0.6. Kita boleh congak sahaja. Okey, so kalau nak kira panjang sikit lah. So Mama Z ajar seperti dalam kuliah hari tu. Cuma kita buat rakaman baru. Okey, manakala untuk keluarga B pula. Keluarga B nilainya 0.7. Jadi kebarangkalian B prime lawan kepada 0.7 adalah 0.3. Selesai soalan B. Kemudian Mama Z nak jawab soalan seterusnya ada lagi, tak boleh nak apa. Okey, soalan C dia tanya tentang persilangan. Okey, mula-mula Mama Z akan salin rumus yang diberikan semasa exam nanti. Salin saja. Kemudian kita lengkapkan apa yang diberi oleh soalan. Dia bagi union 0.9. Salin. Kebarangkalian A adalah 0.4. Kita salin dalam rumus. Kebarangkalian B adalah 0.7. Mama salin. Soalan kita nak kebarangkalian A silang dengan B. Ini sekarang ni wanted. Soalan tanya yang inilah. Jadi, kita cuba awak perhatikan. Di situ ada tanda negatif kan? Meja pindah dia ke sebelah kiri. Okay? Bila meja pindah sebelah kiri, dia jadi positif dan biasanya positif kita tak tulis. Okay, so Mama Z bawa 0.9 ni ke belah kanan. Bawa ke sini. So, kita akan dapat 0.4 tambah 0.7 dan tolak 0.9. Maka jawapan kita adalah 0.2. Okey, untuk soalan D. Okey, bila soalan complicated, kita kena ada kemahiran menyelesaikan menggunakan Venn diagram. Contohnya, dia nak kebarangkalian bukan A. Semasa bukan A, Mama Z akan lorek dan Mama Z tak boleh sentuh pun bulatan A. Okey, kita lorek begitu. Guna pensel lah. Kalau guna pen, susah nak padam. Kebarangkalian A prime. Okey. Bersilang dengan B. Semasa Mama Z silang B dengan menggunakan pen berwarna hijau, ini B. Okey, Mama Z buat tu. Kemudian Mama Z kena tengok kawasan mana yang ada pen warna merah dan pen warna hijau serentak. Didapati jawapannya berada di sini. Jadi nilai kita ialah 0.5. Itu cara nak menjawab soalan example 14D. Okey, selesai di situ. Mama Z teruskan satu lagi example. Example 15. Kita try supaya video ini tidak menjadi terlalu panjang.
Okey, so sekarang ni dia bagi ada 2 event lah, A dengan B. Dia tak sambung perkataan apa-apa lepas tu. Kemudian kita tengok di sini, dia bagi nilai persilangan. Okey. Oleh kerana soalan tanya rumus hasil tambah, Mama Z ambil senarai rumus yang diberikan semasa exam nanti. Okey, kemudian kita akan ganti nilai. Yang pertama, soalan bagi kebarangkalian A 1/3. Kita ganti. Tambah dengan kebarangkalian B 5/9. Kita ganti. Dan kita tolak dengan kebarangkalian persilangan 1/6. Jadi bila kita kira 1/3, kemudian kita tambah dengan 5/9, kemudian tolak dengan 1/6, jawapan kita ialah 13/18. Selesai dah. 15A. 15B, untuk menghafal rumus adalah agak mustahil, benda banyak, agak mustahil. So, seperti Mama Z kata tadi, oleh kerana dia bagi nilai persilangan 1/6, menunjukkan 1/6 itu berada di tengah-tengah sini. Warna kuning. Kemudian, total untuk 1 A adalah 1/3. Tetapi Mama Z dah tulis sebanyak 1/6. Jadi Mama Z kena tolak nilai yang Mama Z dah tulis. So kita dapati nilai untuk A only 1/6. Begitu juga untuk mendapatkan B only. So nilai B tadi 5/9. So Mama Z kena tolak dengan Mama Z dah tulis 1/6. So B only adalah 7/18. Okey, dalam ilmu kebarangkalian, perjumlahannya mesti 1. Jadi bila Mama Z jumlahkan 1/6 yang biru tambah 1/6 yang kuning tambah 7/18 yang purple, jumlahnya baru 13/18. So 1 tolak answer, jadi ada lebihan di luar bulatan, nilainya sebanyak 5/18. Okey, jadi kita boleh menjawab soalan A dengan mudah. Kita boleh jawab nilai nilai B dengan mudah, iaitu mula-mula kita cari kawasan A. Okey, Mama Z cuba hilangkan warna dahulu. Okey, cuba hilangkan warna. Mama Z nak lorek kawasan A terlebih dahulu. Okey, kemudian bersilang dengan bukan B. Bukan B, Mama Z buat warna hijau. Okey, bukan B termasuk yang luar lah. Dan Mama Z tak boleh sentuh B. Tak boleh sentuh B. Okey, jadi kita kena cari di mana berlakunya persilangan di antara garisan hijau dengan garisan merah. So, jawapannya adalah di sini sahaja. So, jawapan kita ialah 1/6. Sebab itulah semasa subtopik 5.1, Mama Z telah ajar apa itu Venn diagram. Sebab kita nak guna semasa tajuk 5.2 dan seterusnya. Soalan C. Menggunakan Venn diagram tadilah, mula-mula kita highlight dulu node A. Node A. Okey, ni node A. Warna merah ni node A, okey. Okey, node A dah siap. Bersilang dengan node B. Mama Z nak lorek, tapi kali ni tak boleh sentuh B pula.
Okay, tak boleh sentuh B pula. Jadi kita mencari kawasan mana yang ada persilangan di antara garisan merah dan hitam. So, jawapan kita adalah yang luar ini. Okay, yang di luar itu jawapan kita ialah 5/18. Okay, kita menjawab soalan ini dengan menggunakan bantuan Venn diagram. Okey, contoh seterusnya soalan D. Kali ni dia nak union. Okey, union. Jadi kalau dia nak union pun dia nak A prime union B prime. Tak ada intersect. So dari sini kalau dia nak prime ni sebenarnya kita dah boleh dah dapat jawapan. Okey, kawasan yang Mama Z lorek tadi semua kawasan. Okey, kalau awak tengok kawasan berlorek tu, semua kawasan Mama Z dah lorek kecuali ada satu yang belum disentuh apa-apa. Masih lagi suci murni di sini. Nilai di sini tidak disentuh. Sama ada garisan warna merah atau garisan berwarna hitam. Jadi, bolehlah menjawab soalan itu iaitu jumlah semua sekali. Okey, Mama Z nak jawab ni. Jumlah semua sekali adalah 1. Tolak yang tidak disentuh tadi 1/6. 1 tolak 1/6, jawapan kita ialah 5/6. Tapi dengan syarat kena mahir Venn diagram. Atau pelajar boleh guna rumus union tetapi untuk tajuk untuk A prime union B prime. Kena guna yang inilah. Tapi yang magicnya jawapan nanti akan sama. Okey, kalau pelajar kata dia tak reti nak cari A, kita dah belajar tadi. Kalau isterinya 1/3, suaminya 2/3. Kalau si isterinya 5/9, suaminya 4/9. Balance yang tadi. Okay, balance yang tadi. So kalau madam lebih suka guna Venn diagram. Okay, so kita nak tengok contoh yang ini. Okay, 17. Kita nak tengok 12, 18. 17 dan 18. Dan saya siapkan satu lagi lah, nombor 16. Saya siapkan satu lagi. Example 16, sebab example 16 pun Venn diagram. Okay, if we consider a form 6 with 100 students, 6 with 100 students, of whom 20 are studying matematik, 20 matematik, 15 kimia, dan 8 tu dua-dua. So kat sini 8 kan, dua-dua. Matematik matematik 20. Okey, kimia 15. Okey, kita tengok. Okey. Kemudian dia kata bilangan pelajar ada 100. Jadi kalau Mama Z kira 100 tolak 20 tolak 8 tolak 15 dapat sama dengan 57. Okey. 100 tolak answer. So kat luar ni ada 43. Tak apalah, soalan tak logik pun kan matematik dengan kimia kan. Kalau dia kata AdMath tu lain sebab dia sebut matematik mungkin dia maksud di sini AdMath lah kot ya. Okey, totalnya adalah 100. So sekarang ni dia dah declare M untuk matematik, C untuk kimia. Dan huruf tu pun tidak ada yang reserve lah. So yang pertama dia tanya find probability that a student chosen at random study mathematics. So yang study mathematics, okay, ada 20.
Okey. So 20 per dengan 100, jawapannya adalah 2 per 5. Dia study matematik. Kemudian dia cerita tentang study kimia pula. Kimia tadi 15 per dengan 100, kita kecilkan jadi 3 per 20. Okay. Kemudian dia cerita tentang yang ini. Tengok betul-betul. Dia cerita mula-mula dia kata perkataan both, ada matematik dan ada kimia. Jadi Mama Z kena ambil nilai yang bersilang tadi tu tengah-tengah, 8. So jawapan kita 8 per 100, kita kecilkan dapatlah 2 per 25. Okey, soalan D dia tanya either. Ada tadi dia guna perkataan both. Sekarang ni either maksudnya union. Jadi bila union kita kena guna rumus hasil tambah. Cuma huruf A tukar jadi M, huruf B tukar jadi C. Buat pertukaran. PM kita dah kira tadi. PM 1 per 5, PC 3 per 20, persilangan 2 per 25. Dari situ, bila kita kira, kita dapat PM union C 27 per dengan 100. So, kita stop dulu video untuk tajuk 5.2 yang pertama. Nanti kita sambung episod yang seterusnya.